Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di saluran YouTube Nur Samila Samsudin. Hari ini saya ingin kongsikan sebuah lagi bahan bacaan saya, sebuah novel karya Zahari Effendi yang berjudul Terbanglah Kenaliku Terbang. Okey, buku ini tahun cetakannya yang pertama kali adalah pada tahun 1980, iaitu di bawah penerbitan Media Seni. Okey, dan cetakan yang ada di tangan saya ini merupakan cetakan pada tahun terkini 2022, iaitu oleh Nusa Central. Saya mengenali karya Zahari Effendi yang berjudul Embargo melalui cadangan seorang stranger yang saya jumpa semasa pesta buku di PWTC 2022. Pada waktu itu kami sedang mencari buku-buku yang dijual secara pukal di Roy ITBM. Pada saya, mungkin beliau juga merupakan seorang penulis tetapi tidak mahu identitinya dikenali, dan saya bertanya kepadanya melihatkan dia begitu mahir dan mempunyai pengetahuan tentang penulis-penulisnya yang orang kata kurang dikenali oleh generasi masa kini. Dan dia mencadangkan buku penulis Zahari Effendi, dan bila saya membaca buku-buku Zahari Effendi, saya silat secara sepintas lalu memang penulisannya pada saya selayaknya seperti sastrawan negara kita yang ada, sangat mementingkan kehidupan masyarakat pada zaman dahulu. Okay, dan ini salah satu karya yang paling cepat saya habis kerana begitu nipis, hanya 114 halaman. Okey, Terbanglah Kenaliku Terbang mengisahkan seorang anak kampung yang bernama Zali, atau biasanya orang kampung memanggilnya dengan panggilan Jali. Okey, dan anak kampung ini dia miskin. Okay, dan kehidupannya digambarkan penuh dengan selut lumpur, berkubang, dan keadaan kehidupan kampung itu begitu daif. Bila nak buang air pun kena kulit tanah. Okay, dan Zali ini mendapat tawaran kerja sebagai wartawan akhbar di Kuala Lumpur. Tinggal bersama seorang kawan sekampungnya yang bernama Halim. Gelarannya si Tongcik. Okay, dan latar masa cerita Terbanglah Kenaliku Terbang ini sekitar tahun 1980-an. Dan saya agak terkejut bila penulis menggambarkan pada era 80-an itu wartawan akhbar digambarkan sebagai agak liar dan mengesampingkan agama. Wartawan minum arak, wartawan masuk kelab. Okay, dan masuk kelab tu mungkin pada saya macam, kalau untuk tugasan memang itu satu yang wajib lah untuk dia, tetapi minum arak itu pilihan. Okay, tetapi yang digambarkan oleh Zahari Effendi jelas bahawa arak itu seolah-olah perkara biasa, bukan perkara dosa. Okay, dan agak menyentapkan perasaan jugalah bila kita membaca keadaan masyarakat Melayu beragama Islam, tetapi agama terpaksa diasingkan daripada kehidupan hanya kerana bermatlamatkan pekerjaan. Sebagai seorang wartawan, Halim kata pada Zali ni, dia perlu menyesuaikan diri dengan keadaan kota. Kalau tak, dia tak mungkin akan dapat berita. Ada pertentangan pendapat jugalah di antara Halim dengan Zali menjawab kepada persoalan atau pendirian penulis sendiri. Matlamat tak menghalalkan cara. Agama masih dipegang lagi. Okey, itu satu part tentang cerita ini. Suka saya nak ketengahkan ialah part ketika perkenalan Zali dengan Ilni. Ilni ni gadis kelab malam yang sangat liar, yang berpakaian menjuluk mata, yang minum, yang merokok. Okay, tetapi watak Ilni ni pula dinaikkan oleh Zahari Effendi mempunyai dua sisi, iaitu sisi hitam dan sisi putih. Okey, mungkin di sini penulis nak kita sedar bahawa tak semua orang yang baik itu memiliki sisi putih yang sepenuhnya, dan orang yang nampak jahat itu
memiliki sisi hitam sepenuhnya. Ilmi ni walaupun dia gadis kelab, walaupun dia liar, tetapi ada sebab dia jadi macam tu. Dan kemudian watak ini ada anjakan dalam hidupnya, iaitu dia perlahan-lahan berubah. Malah gadis ini ditampilkan sebagai seorang yang bijaksana. Walaupun dia tidak mematuhi syariat agama, tetapi dia masih lagi digambarkan sedar tentang apa keperluan dia sebagai seorang yang beragama. Okay. Malah dia juga menasihati watak putih kita, iaitu Zali, tentang perkara solat. Okay. Dan kat situ kita lihat ini salah satu watak yang memberi kesan kepada watak Zali itu sendiri, yang mana akhirnya Zali ini jatuh suka dengan Ilmi walaupun ia bermula dengan satu kebencian. Zali boleh terima Ilmi walaupun Ilmi adalah perempuan kelab. Okay, dan Ilmi juga boleh menerima Zali walaupun Zali adalah anak kampung yang tak punya harta. Kat sini kita lihat dua manusia berkasih sayang tetapi terpaksa mengorbankan kasih mereka demi seseorang yang lain. Okay, itu satu sisi lah, pengorbanan. Satu sisi lagi saya melihat bahawa pengorbanan Zali ini sebenarnya ada hikmah. Allah akan jodohkan kita dengan seseorang yang mungkin sama taraf dengan kita. Kita lihat Ilmi gadis yang telah terjerumus ke satu lembah hina oleh seorang lelaki bernama Amran. Okay, dan kemudian lelaki itu pulang dari luar negara untuk menikahi Ilmi selepas dia kesal. Okay, dan Zali melepaskan kerana sayang. Dan Zali pula pergi ke luar negara untuk menyambung pelajaran. Kat sini saya nampak penulis memberi timbangan yang adil. Okey, Ilmi untuk Amran dan Zali mendapat satu imbuhan yang lebih baik hasil pengorbanannya melepaskan Ilmi. Dia dapat peluang, dia dapat satu pemikiran untuk melebarkan ilmu, untuk menaikkan taraf hidupnya daripada seorang anak kampung yang miskin pergi ke luar negara dapatkan ilmu, menjadi seorang wartawan yang lebih berjaya dan lebih berprestij melalui pengiktirafan pihak antarabangsa. Kita nampak kat situ bagaimana fair ataupun timbangan yang adil untuk ketiga-tiga watak ini. Dan watak yang tiada turun atau naik hanyalah watak Halim itu sendiri atau si Tuncik itu. Okay, dan ada satu lagi watak sebenarnya, tapi pada saya tak berapa terkesan sangat dengan watak tersebut, iaitu watak bernama Ana, bekas kekasih Zali di kampung dahulu yang telah meninggalkan Zali kerana seorang lelaki yang lebih baik daripada Zali. Tapi kemudiannya walaupun hidupnya diselubungi dengan kekayaan, tetapi dia tidak bahagia kerana suaminya berubah laku dan dia cuba untuk kembali kepada Zali. Tapi Zali sudah ada ilmu pada masa itu dan kemudiannya sudah ada wawasan untuk dia memfokuskan kehidupannya kepada perkara yang lebih baik berbanding dengan memfokuskan kepada wanita-wanita yang memberi kecelaruan kepada dia. Okay, dan memang cerita ini nipis tetapi pengajarannya, bedah akalnya untuk setiap perkara sangat baik dan sangat memberi sesuatu kepada pembaca. Okey, sekian dulu perkongsian saya untuk buku Terbanglah Kenariku Terbang karya Zahari Effendi terbitan Nusa Central. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.